Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini video kali ini Cikgu Azli bin Johari akan fokus kepada cara mengambil bacaan angkup vernier. Okey. Jadi untuk membaca angkup vernier ni salah satu perkara yang penting Okey, jika dulu membaca angkup vernier ni diajar dalam subjek fizik tingkatan 4 ataupun tingkatan 5, cikgu tak pasti. Sekarang ni dah diturunkan perkara ni iaitu membaca angkup vernier ni ke tingkatan 1. Okey, jadi penting Okey, pertama sekali gambar yang dalam slide ni adalah angkup vernier. Okey. Dia terdapat dua skala utama, dua skala. Iaitu skala utama dan juga skala vernier. Skala utama ni dia tetap. Manakala skala vernier ni dia boleh digerakkan ke kiri dan ke kanan. Okey. Dan kalau kamu lihat, okey, angkup vernier ni dia mempunyai objek pada rahang. Iaitu objek ni lah yang kita nak ukur berapakah dia punya dalam ni bulatan diameter luar. Okey. Kita nak ukur diameter luar bagi objek yang berbentuk bulat ni. Okey. Jadi untuk membaca bacaan angkup vernier, okey, kita perlu membaca dua skala. Iaitu kita perlu membaca skala utama dan kita juga perlu membaca skala vernier. Okey. Jadi kita tengok dulu cara mengambil bacaan skala utama. Okey. Skala utama yang pada kalau kamu tengok skala dia sama macam pembaris kamu dan unit dia adalah dalam sentimeter. Okey, dia sama je macam pembaris. Jadi satu senggatan membawa nilai 0.1 cm. Okey. Jadi cara untuk mengambil bacaan skala utama ialah kita rujuk pada tanda kosong skala vernier. Okey, kita ambil tanda senggatan yang berada di sebelum. Okey, kalau kita membaca dari kiri ke kanan kan. Okey, jadi kita ambil tanda senggatan yang berada di sebelum di bahagian yang sebelum tanda kosong skala vernier. Okey, ataupun yang berada di sebelah kiri. Kalau dalam contoh ni, okey, yang ada anak panah merah tu, okey, garis skala utama sebelum tanda kosong pada skala vernier. Okey, contoh ni 2.2 cm ataupun 2.20 cm. Itu dia. Caranya kita rujuk, nak ambil bacaan skala utama, kita rujuk tanda kosong pada skala vernier. Okey, kita tengok tanda sengkatan, tanda kosong tu, skala vernier. Kita tengok. Tanda sengkatan skala utama yang berada di kiri dia. Paling hampir sebelah kiri, kita ambil tanda tu. Ataupun yang berada tepat pada dia. Dalam contoh ni, tanda sengkatan pada skala utama tidak berada tepat pada tanda sengkatan kosong di skala vernier. Jadi kita terpaksa ambil yang kiri sekali. Okey. Jadi bacaan dia 2.20 cm. Okey, itu untuk bacaan skala utama. Bagaimana pula dengan bacaan skala vernier? Okey, untuk skala vernier, okey, kamu perhatikan dia ada 10 tanda sengkatan. Okey, kamu cari tanda sengkatan skala vernier yang dalam 10-10 tu, yang mana satu yang berada tepat dengan sebarang tanda sengkatan pada skala utama. Kalau dalam contoh ni, yang anak panah dekat bawah tu, okey, tanda sengkatan yang bernilai ada nombor 8 berada tepat, yang lain tu tak tepat. Okey, jadi bacaan skala vernier 0.08 cm. Satu tanda sengkatan bagi skala vernier membawa nilai 0.01 cm. Jadi bacaan skala utama 2.20 cm. Bacaan skala vernier
0.08 cm. Untuk dapat bacaan angkut vernier, bacaan skala utama kita tambah dengan bacaan skala vernier. Jadi bacaan skala utama 2.20 cm tambah dengan bacaan skala vernier 0.08 cm. Jadi bacaan angkut vernier ialah 2.28 cm. Itu cara baca dia. Okey. Ini latihan. Okey. Soalan boleh tanya begini. Soalan dia boleh bagi kepada kamu keseluruhan angkub nampak, ataupun dia bagi nampak nombor je, garisan nombor skala utama dengan skala vernier saja. Nanti ada contoh lagi. Yang ini dia bagi keseluruhan. Jadi bagaimana nak baca? Kita harus cari bacaan skala utama, cari bacaan skala vernier, kemudian campurkan bacaan skala utama dengan campurkan kita nak dapat bacaan angkut vernier, kita campur bacaan skala utama campur dengan bacaan skala vernier. Okey. Kita tengok. Ini untuk masih lagi yang tadi ya. Cikgu fokuskan sikit. Bacaan skala utama. Okey. Kita rujuk tanda senggatan yang kosong untuk skala vernier. Berada di mana? Okey. Perhatikan betul tanda senggatan kosong tu. Okey, yang gambar bawah tu cikgu fokuskan. Okey. Tengok, ada tak tanda senggatan skala utama yang berada tepat dengan tanda senggatan kosong skala vernier tu? Tak ada kan? Jadi, bila tak ada, kita ambil yang paling kiri. Iaitu 1. 1 ni maksudnya 1.00 cm. Itu bacaan skala utama. Okey, cikgu harap kamu boleh faham. Okey, bagaimana pula dengan bacaan skala vernier? Okey, sama macam tadi yang cikgu sebut, kita cari di manakah tanda senggatan skala vernier berada tepat ataupun selari dengan tanda senggatan skala utama. Okey, jika diperhatikan betul-betul, tanda yang bernombor 5 berada tepat dengan tanda senggatan skala utama. Okey, jadi nilai bacaan skala vernier 0.05 cm. Okey. Jadi, berbalik kepada soalan tadi, bacaan skala utama 1.00 cm, bacaan skala vernier 0.05 cm. Jadi, bacaan angkut vernier bersamaan dengan bacaan skala utama tambah bacaan skala vernier. Okey, sama dengan bacaan skala utama ada berapa? Berapa nilai dia? 1.00 cm tambah dengan bacaan skala vernier 0.05 cm. Jadi bacaan angkut vernier ialah 1.05 cm. Jadi cikgu tak nak kamu buat bacaan angkut vernier terus 1.05 cm. Jika soalan tu membawa markah 3 markah ataupun 2 markah, kamu hanya dapat 1 markah. Sebabnya ada langkah yang kamu tinggal, iaitu kamu menggantikan 1.00 cm tambah 0.05 cm. Itu kamu tak tulis, kamu tulis jawapan terus. Dapat 1 saja. Markah 2. Kalau markah 3 pun kamu dapat 1. Sebab biasakan diri tulis bacaan angkut vernier sama dengan bacaan skala utama tambah bacaan skala vernier. Kemudian tulis pula tanda sama dengan berapa nilai bacaan skala utama? 1.00 cm tambah berapa bacaan skala vernier? 0.05 cm. Tulis. Okey? Dan unit kena betul. Kalau setakat kamu tulis 1.00 tambah 0.05 sama dengan 1.05,
salah sebab unit tak ada. Okey. Okey, ini latihan. Kita tengok berapa bacaan skala utama. Tengok tanda singkatan yang bernilai kosong skala vernier. Ada tak tepat? Tak ada. Kita ambil yang paling kiri. Bukan paling kanan, paling kiri. Paling kiri bernilai tanda singkatan tu yang anak panah warna biru tu daripada atas turun ke bawah 2.10 cm. Berapa bacaan skala vernier? Tengok tanda singkatan yang tepat berada dekat skala utama. Tanda singkatan skala vernier yang berada tepat dengan tanda singkatan pada skala utama ialah yang bergaris nombor 3 daripada kosong tu. Jadi nilai tanda tu 0.03 cm. Ingat satu tanda singkatan skala vernier 0.01 cm. Jadi sebabkan dia tanda yang ketiga 0.03 cm. Jadi bacaan angkut vernier ni pun jalan kerja ni tak betul. Bacaan angkut vernier sama dengan bacaan skala utama tambah bacaan skala vernier. Sama dengan 2.10 cm. Tu satu lagi kesilapan, tak letak unit. Tambah dengan 0.03 cm. Jadi jawapan dia 2.13 cm. Ni latihan yang pertama, contoh. Okey, contoh yang kedua. Bacaan skala utama. Dah tahu dah, nak tengok. Tak ada tanda singkatan skala utama yang berada tepat dengan tanda singkatan kosong skala vernier. Jadi kita ambil yang paling kiri 4.40 cm. Tanda tu. Nilai dia. Okey, kemudian skala vernier yang mana tepat? Tu garis tu. Garis yang ke-8. Jadi 0.08 cm. Bacaan angkut vernier sama dengan 4.40 cm tambah 0.08 cm sama dengan 4.48 cm. Okey. Ada lagi. Ni pun sama. Bacaan skala utama 2.90 cm. Bacaan skala vernier 0.06 cm. Bagaimana cikgu dapat? Kamu ingat balik apa yang cikgu cakap sebelum ni. Cara nak cari tu. Jadi jawapan dia 2.96 cm. Okey. Tadi kita bacaan sebenar. Tadi kita pula. Okey, sekarang ni slide ni dia tulis bacaan sebenar sama dengan bacaan angkut vernier tolak dengan bacaan ralat sifar. Ingat tanda tolak. Okey. Tadi kita belajar cara baca bacaan angkut vernier. Itu bukanlah jawapan sebenarnya. Sebab kita kena tolak dengan ralat sifar. Sekarang ni cikgu nak ajar pasal ralat sifar pula. Okey. Ralat sifar. Ralat sifar ni kita boleh dapat dia apabila tiada objek pada rahang. Kita rapatkan rahang angkut vernier tu sepenuhnya, bagi rapat. Kemudian kita lihat. Rujukan kita ialah tanda kosong skala utama dengan tanda kosong skala vernier. Jika tanda kosong skala utama berada tepat dengan tanda kosong skala vernier, maksudnya tiada ralat sifar. Andai kata ada perbezaan, iaitu tanda kosong skala utama tidak berada tepat dengan tanda kosong skala vernier, maka ada ralat. Cuma ralat positif ataupun ralat negatif. Bukan ralat positif. Ralat sifar positif ataupun ralat sifar negatif. Kita kena tentukan. Andai kata kedudukan apabila rahang dah rapat, tanda kosong skala vernier berada di sebelah kanan tanda singkatan kosong skala utama. Itu membawa maksud terdapat ralat sifar positif. Sebelah kanan positif. Kalau sebelah kiri negatif. Kamu boleh tengok betul-betul gambar tu. Okey, untuk positif, tanda kosong skala utama dengan tanda kosong skala vernier tak berada tepat. Tapi tanda kosong
skala vernier berada di sebelah kanan. Jadi dia ralat sifar positif. Manakala untuk ralat sifar negatif, tanda kosong, skala vernier berada di sebelah kiri. Tanda kosong skala utama. Jadi, ulang lagi sekali. Bacaan sebenar sama dengan bacaan angkut vernier. Tolak kena ingat. Tolak ralat sifar. Jadi, tadi kita belajar cara mengambil bacaan angkut vernier. Yang mana kita perlu baca skala utama, bacaan skala utama tambah dengan bacaan skala vernier. Itu dah belajar. Sekarang ni kita nak belajar bagaimana nak menentukan ralat sifar. Okey. Ini contoh. Dia dah nyatakan dah. Yang sebelah kiri tu, gambar sebelah kiri tu ralat sifar positif. Sebelah kanan tu ralat sifar negatif. Namun berapa bacaan dia? Okey. Kita tengok satu persatu. Ralat sifar positif yang sebelah kiri. Sebab apa ralat sifar positif? Sebab tanda kosong skala vernier berada di sebelah kanan tanda kosong skala utama. Okey, dia bagi jawapan 0.02 cm. Okey, kita dah nyatakan dia ralat sifar positif. Kena letak tanda tambah dekat depan. Okey, bagaimana kita dapat 0.02? Sama juga. Kita lihat tanda senggatan skala vernier yang berada tepat dengan tanda senggatan pada skala utama. Yang skala utama tu tengok sebarang tanda senggatan tak apa. Yang penting kita nak tengok dia sama dengan tanda senggatan dekat skala vernier. Okey. Jadi bila dia positif, kita baca daripada kosong, daripada kiri ke kanan. Berbeza dengan negatif sekejap lagi ya. Positif baca dari kiri ke kanan. Okey, jadi garis yang kedua tu berada tepat. Jadi kita baca dari tanda kosong pada skala vernier. Okey, kosong. Senggatan yang pertama, garis yang kedua tu bernilai 0.01 cm. Garis yang kedua tu yang tepat, jadi nilai dia adalah 0.02 cm. Sebab itulah nilai dia 0.02 cm. Jangan lupa di depan dia ada tanda tambah. Manakala untuk ralat sifar negatif, kita tahu dia sebab tanda senggatan kosong skala vernier berada di sebelah kiri. Okey, cikgu ulang macam mana kita tahu ini adalah ralat sifar negatif. Sebab tanda kosong skala vernier berada di sebelah kiri tanda kosong skala utama. Jadi untuk membaca ralat sifar negatif ni berbeza. Cuma step pertama kita cari tanda mana yang berada tepat selari. Itu dia. Nampak kan? Yang berada tepat. Okey. Tapi kita tak baca daripada kosong. Kita tak baca nilai dia daripada kiri ke kanan. Kita baca daripada kanan ke kiri. Okey. Jadi garis yang ketiga daripada tanda 10. Jadi tanda 10 tu dia tukar jadi kosong. Kemudian garis yang kedua 0.01. Garis yang kedua 0.02. Garis yang ketiga, garis yang tepat tu 0.03, bukan 0.07. Kena berhati-hati. Jadi nilai dia negatif. Letak tanda negatif, tolak tu dekat depan. Baru tulis 0.03 cm. Cikgu harap kamu faham. Okey, contoh. Soalan dia tulis, berapakah ralat sifar yang ditunjukkan? Maksudnya, bila ada soalan dia tanya, berapakah ralat sifar yang ditunjukkan? Maksud kata, rahang ni rapat ni. Rahang rapat. Tak ada objek dekat rahang. Okey. Jadi, first, kita tengok tanda senggatan mana untuk skala vernier yang berada tepat. Okey, yang ditunjukkan oleh anak panah tu. Okey. Jadi, kita nak baca dari kiri ke kanan. Okey, tengok pula tanda kosong skala vernier berada di sebelah kanan. Maksudnya positif, ralat sifar apa? Positif. Jadi kita baca dari kosong.
Jadi 0.03 cm. Jadi ralat sifar tambah. Sebab apa? Dia ralat sifar positif. 0.03 cm. Ada soalan suruh tanya, dia bertanyakan berapa nilai. Kamu kena tahulah. Okey, latihan kedua. Ni negatif ke positif? Tengok tanda kosong skala vernier. Oh, berada di sebelah kiri tanda singkatan kosong skala utama. Maksudnya dia negatif. Boleh tulis negatif. Okey, jadi yang mana yang tepat? Anak panah biru tunjuk tu. Jadi nilai dia bukan 0.03 cm. Tapi 0.07 cm sebab dia negatif, kita baca daripada kanan ke kiri. Nilai tanda singkatan tu ialah 0.07. Jadi ralat sifar negatif 0.07 cm. Cikgu harap kamu boleh. Okey. Ni ada latihan. Latihan dia bagi. Macam-macam tau soalan bentuk dia. Okey. Ni. Tanpa objek maksudnya rahang rapat. Soalan ni dia bagi dua gambar. Dua gambar. Okey. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey. Tanpa objek maksudnya dia nak suruh kamu tentukan ada ralat sifar ataupun tidak. Okey, jadi kita tengok tanda singkatan kosong skala vernier dengan tanda singkatan kosong skala utama tak berada tepat, maksudnya ada ralat sifar. Positif ke negatif? Tengok tanda singkatan kosong skala vernier, di sebelah kanan. Jadi dia positif, ralat sifar positif. Okey. Jadi kita baca dari kiri ke kanan. Tengok tanda mana yang berada selari dengan tanda singkatan skala utama. Itu yang anak panah tunjuk. Jadi nilai itu adalah 0.08 cm. Kena letak tanda positif. Okey, kemudian kita tengok pula pada bacaan yang ada 20 helai kertas tu. Bacaan angkut vernier sama dengan bacaan skala utama tambah dengan bacaan skala vernier. Bacaan skala utama. Ingat balik. Tengok tanda singkatan kosong pada skala vernier. Ada tepat tak? Tak ada. Jadi, kalau tak ada tepat, kita ambil yang paling kiri. Yang anak panah tunjuk tu. Daripada atas ke bawah tu. Nilai tu 2.20 cm. Berapa pula bacaan angkut skala vernier? Bacaan skala vernier. Tengok yang selari. Okey. Yang anak panah biru yang tunjuk ke atas tu. Okey, 0.04 cm. Jadi bacaan angkut vernier sama dengan bacaan skala utama tambah bacaan skala vernier. Bacaan skala utama 2.20 cm tambah bacaan skala vernier 0.04 cm, dapatlah bacaan angkut vernier 2.24 cm. 2.24 cm ni bukanlah bacaan yang sebenar bagi 20 helai kertas. Sebab dia ada ralat sifar. Jadi bacaan sebenar sama dengan bacaan sebenar sama dengan bacaan angkut vernier tolak. Kena ingat, tolak. Tolak bacaan ralat sifar. 2.24 tu, sebelah kiri bawah tu. 2.24 tu adalah bacaan angkut vernier bagi 20 helai kertas. Tolak positif 0.08 tu adalah ralat sifar positif. Kena letak tanda tolak, kena letak tanda tambah, kena letak kurungan. Jadi kalau dalam matematik tolak bertemu tambah jadi tolak. Jadi 2.24 cm tolak 0.08 cm bersamaan dengan 2.16 cm. Maka inilah bacaan sebenar bagi 20 helai kertas. Bukan 2.24. Sebab angkut vernier ni dia ada ralat sifar. Iaitu ralat sifar positif. Jadi soalan boleh tanya,
Dia tambah lagi soalan, berapa ketebalan sehelai kertas? Jadi, 20 helai kertas, tebal dia 2.16 cm. Kalau nak sehelai, bagilah 20. Per tu, slash tu, bahagi 20. Dapatlah 0.108 cm. Itulah ketebalan bagi sehelai kertas. Okey? Itu saja yang cikgu nak ajar, cara nak baca angkup vernier. Sekian, terima kasih.